أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah hari ini kita akan melihat apakah amalan yang digalakkan di dalam bulan Ramadan. Antara amalan yang digalakkan di dalam bulan Ramadan adalah kita digalakkan untuk memperbanyakkan sedekah. Ya, Sayyidina Anas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara ini. Jadi Sayyidina Anas ni tanya kepada Nabi. Ya, di dalam hadisnya sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sauman afdal ba'da Ramadan. Ya, Sayyidina Anas ni ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa apakah yang afdal, yang terbaik selepas Ramadan? Nabi pun jawab persoalan yang ditanyakan oleh Sayyidina Anas. Faqala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Ya, Nabi jawab, puasa yang paling afdal selepas berpuasa di dalam bulan Ramadan adalah puasa Sya'ban. Untuk apa? Untuk mengagungkan bulan Ramadan. Sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Sya'ban, maka dianya lebih, puasanya afdal selepas bulan Ramadan. Puasa yang paling afdal adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Selepas itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Sayyidina Anas tanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila fa ayya sadaqati afdal?" Sayyidina Anas bertanya kepada Nabi, sedekah apakah yang paling afdal? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala sadaqah fi Ramadan. Ya, sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling afdal. Kita lihat bagaimanakah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tibanya bulan Ramadan. Ya, Nabi ini adalah manusia yang paling pemurah, yang paling banyak bersedekah. Ya, Nabi ini bukanlah seorang yang kedekut. Nabi ini memang suka bersedekah. Tetapi apabila tibanya bulan Ramadan, ya, katanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakuna fi Ramadan. Ya, adalah Nabi ini memanglah dia ni seorang yang pemurah. Tetapi apabila masuknya bulan Ramadan, Nabi ini menjadi lebih pemurah, ya, lebih banyak bersedekah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan ketika malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam pada bulan Ramadan mengulang kaji Al-Quran. Jadi pada setiap malam di dalam bulan Ramadan, malaikat Jibril akan datang bertemu dengan Nabi. Untuk apa? Untuk mengulang kaji Al-Quran. Ya, untuk mengulang bagaimanakah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran. Dia nak cek, ya, pembacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Nak katakan Nabi SAW ni punyalah pemurah, punyalah banyak sedekah di dalam bulan Ramadan, digambarkan, ya, sikap Nabi pemurah ni, ya, lebih laju daripada hembusan angin yang pantas. Itu adalah kelebihan orang yang banyak memberi sedekah kepada di dalam bulan Ramadan. Ya, begitu juga kalau seorang itu belanja orang
berbuka puasa, ataupun seorang itu menganjurkan majlis iftar, ataupun majlis berbuka puasa secara beramai-ramai, ataupun dia belanja kawannya pergi makan ke kedai atau di mana sahaja untuk berbuka puasa. Jadi hadisnya adalah man fatara shaiman kana lahu misla ajrihi ghairu annahu la yankudu min ajri shaimin syai'a. Ya, sesiapa yang menyediakan makanan berbuka puasa, tak kisahlah dia menganjurkan majlis berbuka puasa ke, dia ajak kawannya berbuka puasa di kedai ke, dia ajak kawannya berbuka puasa di rumahnya ke, dia ajak keluarganya berbuka puasa di rumahnya ke, dia masak untuk berbuka puasa ke, tak kisahlah bagaimana sumbangannya, janjikan dia ni belanja orang untuk berbuka puasa. Sesiapa yang dapat berbuat demikian, maka dia akan mendapat, ya, misla ajrun ghairu annahu la yankudu min ajri shaimin syai'a. Dia akan mendapat seperti orang yang berpuasa itu, tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, kalau kita belanja seorang makan berbuka puasa, maka kita dapat pahala seperti mana seorang berbuka puasa. Kalau kita dapat belanja 10 orang berbuka puasa, maka kita dapat pahala 10 orang yang berpuasa. Kalau kita dapat 1000 orang berbuka belanja 1000 orang berbuka puasa, maka kita akan dapat pahala 1000 orang berpuasa. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita nampak amalan itu kecil, tetapi pahalanya sangatlah besar. Jadi jangan lepaskanlah peluang ini. Maka pada bulan ini, maka sekurang-kurangnya kita dapat membelanja orang makan walaupun dengan sebiji kurma, walaupun dengan setengah biji kurma. Itulah ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah, iaitu pahala orang yang berpuasa tersebut. Tidak dikurang pun walaupun sedikit daripada orang yang berpuasa itu. Rugilah kan. Kita tak belanja orang makan puasa, kita terlepas peluang ini. Allah nak bagi ganjaran ni kepada hamba-Nya memang sangat banyak. Kerana apa? Allah ni sayang kepada hamba-Nya. Dia nak bagi ganjaran. Selagi boleh Allah nak bagi ganjaran, selagi itu dia akan bagi. Dengan syarat kita mestilah berusaha untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Kita tengoklah, walaupun kita hanya berbelanja orang itu makan, kita dapat pahala seperti mana orang berpuasa tersebut. Okey, maka tak kiralah kita belanja orang itu makan kurma, ataupun nasi ataupun sebagainya, tetapi itulah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang belanja orang makan berbuka puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.